Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2009 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri rangkap Menteri Kewangan semalam. Datuk Yang Dipertua, pakej rancangan ekonomi sebanyak 60 bilion ringgit selama 2 tahun 2009 dan 2010 sebenarnya lebih mirip indah khabar dari rupa, kerana hanya 15 bilion ringgit adalah dalam bentuk perbelanjaan secara langsung atau suntikan fiskal dan tidak membantu semalam dalam TV Sokong 7 juta rakyat biasa Malaysia. Ini kerana daripada jumlah 60 bilion ringgit ini, hanya 15 bilion ringgit merupakan suntikan fizikal, manakala 25 bilion ringgit adalah dana jaminan, 10 bilion ringgit pelaburan equity, 7 bilion ringgit inisiatif pembayaran swasta atau IPF dan 3 bilion ringgit insentif cukai. Macam mana dana jaminan, pelaburan equity, IPF, PFI dan insentif cukai boleh membantu rakyat biasa yang kehilangan kerja tanpa gaji dan tidak layak pun, tidak berkemampuan pun untuk membayar cukai. Dalam 15 bilion ini, iaitu 15 bilion suntikan fizikal Datuk Yang Dipertua pun dipecahkan kepada tempoh masa 2 tahun. 10 bilion untuk tahun ini dan 5 bilion ringgit untuk tahun depan. Hakikat perbelanjaan secara langsung sebanyak 10 bilion ringgit ini boleh dilihat dalam rang undang-undang tambahan perbekalan dan usul pembangunan. Beberapa soalan yang ditimbulkan sekiranya ia perbelanjaan terus ialah di mana akan datangnya 60 bilion ini. Tapi seperti yang saya sebut tadi adalah nyata bahawa ia hanya berjumlah 10 bilion untuk tahun ini atau 15 bilion untuk kedua-dua tahun dan bukan 60 bilion seperti mana yang diwawarkan. Datuk Yang Dipertua, macam mana kalau kita lihat 10 bilion pelaburan equity, macam mana 10 bilion pelaburan equity akan manfaatkan pekerja biasa, rakyat Malaysia, khususnya mereka yang kehilangan kerja? Macam mana 10 bilion pelaburan equity akan berfungsi sebagai satu pakej rancangan ekonomi, atau adakah ia sebenarnya satu pakej penyelamatan syarikat-syarikat kroni tertentu seperti mana yang digunakan sebelum ini pada tahun lepas bila 5 bilion dana wang KWSP dipinjamkan kepada value cap untuk menyelamatkan beberapa syarikat kroni bursa Malaysia. Nampaknya sejarah mengulangi semula. Di sini saya nak tanyakan, maksud pelaburan 10 bilion equity bila Khazanah Nasional Berhad telah menyatakan sebelum ini bahawa ia akan melaburkan sebanyak 58 bilion ringgit dalam 3 tahun akan datang. Pengarah urusannya Tan Sri Asman Mukhtar menyatakan dalam surat khabar 20% akan digunakan masing-masing oleh Iskandar Malaysia dan juga untuk projek tenaga nasional Berhad, iaitu 20 Iskandar, 20 tenaga nasional Berhad dan 15% untuk high speed broadband project untuk memasang kabel internet. Dan saya rasa ini memberikan satu gambaran bahawa jumlah 10 bilion yang disebutkan untuk pelaburan equity hanyalah jumlah yang dikita semula atau recycle. Pada masa yang sama, prestasi khazanah tidak begitu memberangsangkan. Dalam tahun 2008, portfolio khazanah telah turun 17.8 bilion dengan izin overall portfolio realizable asset value atau RAV daripada 70.4 bilion pada Disember 31 tahun lepas berbanding dengan 88.2 bilion pada 31 Mei tahun lepas. Nilai bersih lagi menakutkan.
Kalau kita lihat penurunannya sebanyak 36.5% dengan izin. The net worth of realizable asset value less total liabilities, net worth, iaitu realizable asset value less total liabilities, telah turun daripada 53.1 bilion pada 31 hari bulan Mei 2008 kepada hanya 33.7 bilion pada 31 hari bulan Disember tahun lepas, iaitu dalam masa 6 bulan sahaja telah turun 19.4 bilion atau 36.5%. Inilah adalah satu jangka yang amat menakutkan. Itu kalau kita lihat dari segi realizable value ini ialah hampir 20 bilion. Dan saya rasa ini adalah 1/3 pakej rancangan ekonomi. Sekiranya kita nak selamatkan Malaysia, mungkin kita harus selamatkan khazanah nasional dulu. Dalam aspek ini, rekod pelaburan equity tidak begitu cemerlang. Bila kita lihat di antara pelaburan ini, seperti 5 bilion dalam Silterra Corp pun sudah lenyap sama sekali. Jangan lupa pula penjualan MV Augusta pada 2006 oleh Proton Holdings untuk €1 atau RM5 yang dibelinya pada tahun 2004 dengan harga 368 juta. Sungguh pun telah rugi hampir 500 juta apa yang selepas dia jual dengan hanya €1, tetapi pembelinya pada tahun lepas, iaitu sebelum kemelesetan atau krisis kewangan global berlaku, mereka telah berjaya. Apa yang mereka beli dengan hanya €1, mereka telah berjaya untuk jual dengan harga RM500 juta. Itu apa yang mereka beli dengan RM5, Datuk Yang di-Pertua. Pembelinya telah berjaya menjual kepada BMW dan Harley Davidson Motorcycles daripada Amerika Syarikat untuk harga RM500 juta. Apa yang berlaku ini? Itulah sebabnya kalau kita lihat dari segi pelaburan equity, baik oleh Khazanah Holdings maupun oleh Proton Holdings, saya rasa ini tidak memberikan satu imej yang baik dan juga satu keyakinan yang baik kepada negara Malaysia dengan kehilangan wang yang begitu besar ini. Dan saya harap bahawa apabila kita nak peruntukan lagi 10 bilion untuk pelaburan equity untuk diberikan pula kepada khazanah nasional, adakah ini hanya untuk pelaburan strategik tertentu dan strategik dalam aspek politik ataupun dalam aspek ekonomi. So di sini kita harap kita hendak menilainya dari segi merit, iaitu sama ada ia boleh memberikan pulangan yang baik atau tidak. Kerana saya amat tertarik dengan apa yang dinyatakan sebelum ini oleh MTDC, di mana dalam satu kenyataan yang dibuat oleh itu MTDC adalah jelas sekali bahawa kalau kita lihat dari pelaburan, kita tidak seharusnya melabur agar kita akan kehilangan wang. Tetapi apa yang kita lihat di sini, baik seperti yang saya sebut tadi, baik itu Khazanah Holdings maupun oleh Proton Holdings, seakan-akan bahawa kita membuat pelaburan untuk mengalami kerugian. Sepatutnya seperti yang disebut tadi, bahawa MTDC menguruskan dana berdasarkan 4 kriteria perniagaan, iaitu 1. Pengurusan yang baik, 2. Model perniagaan yang viable, 3. Teknologi yang baik, dan 4. Ada pasaran yang sedia ada. Tetapi adakah kenyataan ini dilaksanakan? Apa gunanya kalau kita tetapkan kriteria perniagaan sekiranya yang kita lihat hanyalah kerugian saja dan bukannya keuntungan yang seharusnya menjadi panduan kepada sebarang keputusan dalam aspek ini. Atau yang di-Pertua?